just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Salam sejahtera Malaysia Madani, selamat datang ke channel Berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan berita berkaitan dengan politik. Saudara dan saudari semua, hari ini kita dikejutkan dengan satu berita terkini yang saya lihat daripada satu sumber berkaitan dengan satu kenyataan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menasihatkan Hadi supaya akur arahan Sultan dan pihak berkuasa agama. Penceramah dan juga ahli politik perlu akur kepada arahan Sultan dan pihak berkuasa agama negeri yang melarang mana-mana pihak menggunakan masjid untuk menyampaikan ceramah berbaur politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan ia bukan hanya terpakai kepada mana-mana penceramah dan juga tokoh agama, malah juga merangkumi Perdana Menteri dan juga Menteri Besar. Kes di Terengganu Selangor itu adalah soal kebenaran ceramah di masjid. Ini yang terpakai untuk semua termasuk Perdana Menteri. Umpamanya, kalau saya memilih untuk bersyarah di masjid harus ada kebenaran tauliah karena ia kuasa agama di negeri itu dan raja-raja. Kebetulan orang itu ustadz, tapi kuliahnya politik. Yang dilarang Sultan dan Majelis Agama itu adalah kuliah politik oleh orang politik. Ini termasuk Perdana Menteri. Apa yang rasional dibuat kerajaan negeri ini karena terlalu banyak agenda ceramah soal agama yang terlalu keras jalur politik kepartiannya. Katanya ketika ditemui media selepas hadir pada Majelis Perhimpunan bersama warga Kementerian Keuangan MOF di Putrajaya, beliau mengeluarkan dan mengulas kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menegaskan bukan menjadi satu kesalahan untuk ahli politik memberikan kuliah atau ceramah agama di seluruh masjid atau surau-surau. Sebaliknya, menurut timbalan pengurus Perikatan Nasional PN itu adalah menjadi satu kewajiban untuk pemimpin bercakap mengenai politik Islam. Mengulas lanjut Anwar yang juga pengurus Pakatan Harapan PN setuju supaya masjid terus dimarahkan dengan program serta pengisian ilmu yang membawa manfaat kepada umat. Namun katanya batas mesti dijaga bagi mengelak rumah ibadah itu menjadi medan pihak tertentu untuk menyuburkan agenda politik. Dan semalam di depan Tuanku Sultan Selangor Sultan Sarifuddin Idrisa pada Majelis Agama Islam, di dalam ucapan saya sebut kepada Tuanku bahwa masjid boleh diamarahkan tapi tidak dibenarkan menjadi kuliah politik. Di Perak sendiri, Menteri Besar memaklumkan beliau pun tak dibenarkan berucap di masjid. Malah di depan Tuanku Sultan Selangor, Tuanku membuat keputusan itu sebelum menemui saya dan maknanya bukan berunding dengan saya, katanya. Ditanya mengenai kenyataan Abdul Hadi mengenai kerajaan perpaduan akan jatuh, Anwar menjelaskan itu hanya naratif yang dibawa ahli parlimen barang itu saja. Dalam kenyataan, Abdul Hadi harus jaga supaya tidak menyinggung kedudukan raja-raja Melayu dan berbicara perlembagaan juga ada kaedahnya. Saudara dan saudari semua, demikian perkongsian berita ringkas yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua. Jangan lupa like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya. Sekian dan terima kasih, jumpa lagi. Dan yang membawa kepada masalah cerai-berai, sholat dua imam dan juga putusannya hubungan keluargaan. Megalomanikasi, istilah yang tepat untuk menggambarkan kecatatan personality seperti ini. Hadi akan dan kepercayaannya melembangkan politik Islam yang ekstrim dan kedudukannya sekarang adalah hasil ucapan berbaur kebencian yang dibuat. Kedua, memerindum persefahaman MOU yang ditandatangani antara gabungan kerajaan perpaduan kini merangkumi Undang-Undang Anti Lompat Partai. Sebarang percobaan untuk meninggalkan perkataan yang menyokong kerajaan perpaduan akan mencetuskan pilihan raya yang mana jawatan yang sedang disandang akan hilang begitu saja. Perlu diingatkan juga bahwa dalam kerajaan, Perdana Menteri juga menjadi Menteri Keuangan dan dia terpaksa meningkatkan belanjawan keseluruhan sebanyak 16,8% karena mengambil kira kemungkinan berlakunya kemiskinan global. UMNO telah memecat beberapa orang ahlinya pada Januari lalu,
tanpa memberi kesan buruk kepada pentadbiran Anwar. Ini membuktikan dia mengetuai kerajaan perpaduan dengan cekap. UMNO juga tidak menjadi kucar-kacir karena memilih untuk menyokong Anwar dan bukannya Perikatan Nasional PN. Dan ketiga, pemimpin dunia telah memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Perdana Menteri Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Turki Recep Sultan Brunei Sultan Hasnal Bolkiah, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Australia Anthony, dan Presiden China Jinping adalah antara mereka yang menyokong selain beberapa ahli G7 dan G20 yang lain. Perkara ini tidak terjadi semasa di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang sebelum ini, begitu juga dengan pentadbiran Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang tempo perikmatannya hanya 13 bulan. Oleh itu, bukan tanpa sedikit ironik bahwa adik mencadangkan bahwa kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim akan tumbang. Ini karena pentadbiran PAS dan Bersatu tidak mempunyai persepaduan dan kepentingan nasional yang diperlukan, berbeza dengan pentadbiran sekarang yang disokong oleh undang-undang anti lompat parti dan juga MOU yang telah ditandatangani sebelum menubuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Sebelum ini, Perikatan Nasional sentiasa menantikan ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan untuk menyertai mereka. Selain yang terlibat dengan langkah syaratan pada 29 Februari 2020, hanya Dr. Xavier Jayakumar sahaja yang akhirnya menyertai Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, dan 8 daripada 11 orang ahli parlimen yang terlibat dalam pengkhianatan ini telah ditendang keluar oleh rakyat semasa PRU lepas. Pentadbiran Perikatan Nasional akhirnya tumbang mereka sendiri, tetapi ini tidak mungkin berlaku kepada kerajaan perpaduan yang semakin kukuh serta bersedia untuk menewaskan PAS dan juga Bersatu pada pilihan raya negeri yang akan datang. Kini setelah belanjawan dibentangkan, Anwar akan mengetuai kerajaan dalam melancarkan usaha perangi rasuah dengan lebih sistematik dan berdasarkan bukti. Hadis seharusnya mulai mempersoalkan dirinya sendiri kenapa dia menjadi sebahagian daripada dua kerajaan tersingkat dalam sejarah Malaysia. Jika dia masih percaya yang kerajaan perpaduan akan tumbang bila-bila masa sahaja, hanya kerana Hadi menjadi sebahagian daripada dua pentadbiran paling lemah dalam sejarah Malaysia, tidak bermakna yang kerajaan perpaduan akan mengalami nasib yang sama. Ini dapat dilihat melalui usaha Anwar menyatukan UMNO, Gabungan Parti Sarawak GPS dan juga Gabungan Rakyat Sabah JRS. Dan hakikatnya majoriti 2/3 sokongan yang diperolehi Anwar yang pertama sejak 2015 bukanlah satu kebetulan. Pelbagai usaha dilakukan oleh pemikir politik daripada semua pihak yang membentuk gabungan kerajaan perpaduan bagi memberikan Anwar kelebihan yang boleh digunakan untuk menghentikan kehancuran Malaysia dan seharusnya menjadikan Malaysia sebagai alternatif dalam dunia Islam dan Asia Pasifik yang tidak pernah bebas daripada persaingan geopolitik antara kuasa-kuasa besar. Hadi perlu berhati-hati daripada menggunakan kaedah yang lapuk dan juga tidak jujur dalam memperdagangkan Islam demi kepentingan politik partinya. Sebaliknya, bersikaplah sebagai seorang Muslim yang bertanggung jawab dan lakukan apa yang betul untuk negara dan semua. Dan pintu taubat sentiasa terbuka buat Hadi Awang khususnya. Nah, saudara dan saudari semua, demikian perkongsian berita terkini. Satu ulasan daripada penganalisis politik dalam negara ini berkaitan dengan Hadi cenderung remehkan pihak tidak disukainya. Dan ini adalah teguran buat Hadi Awang. Jadi jangan lupa like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi semua. Call me a